Tuan Speaker, kita dah mendengar banyak pembahasan dari kedua-dua pihak dan sepatutnya pada tahap sekarang sudahnya jelas bahawa rang undang-undang ini merupakan satu dengan izin abuse of process. Ianya merupakan dengan izin an assumption of the powers of the Yang di-Pertuan Agong. Ianya merupakan dengan izin sekali lagi, Tuan Speaker, an attempt at dictatorship by the Prime Minister. Kenapa kita perlu undang-undang sebegini bila kita sudah ada undang-undang yang sedia ada yang membolehkan ancaman ini ditangani? Di luar, Tuan Speaker, ada ramai badan yang membantah rang undang-undang ini. Bukan saja kita, badan peguam, NGO lain, diorang di luar hantar memorandum. Orang-orang ini adalah orang-orang learned. Mereka tahu akibat dan consequences undang-undang dengan izin draconian seperti ini. Saya diberi satu quote, Tuan Speaker, dalam kes pengarah tanah dan galian wilayah persekutuan melawan Sri Lempa Enterprise Sendirian Berhad, apa yang dinyatakan di sana, Tuan Speaker, oleh Raja Azlan Shah yang merupakan Chief Justice pada masa tersebut, beliau menyatakan seperti ini, saya quote, "Unfettered discretion is a contradiction in terms. Every legal power must have legal limits, otherwise there is dictatorship." Itu Raja Azlan Shah sendiri mencakap macam tu. So dari segi itu saya ingin membahas, Tuan Speaker, saya tidak akan menyentuh berkenaan dengan constitutionality of rang undang-undang ini. Itu saya ingat sudah dibahaskan dengan amat mendalam oleh rakan-rakan saya. Tapi apa yang perlu ditekankan di sini selanjutnya, Tuan Speaker, adalah berkenaan dengan the lack of judicial review on the exercise of power of the Council. Kalau saya membawa perhatian, Tuan Speaker, kepada Seksyen 38 rang tersebut, saya membaca dari petikan versi Inggeris, Tuan Speaker, dengan izin. Protection against suits and legal proceedings. No action, suit, prosecution or any other proceeding shall lie or be brought, instituted or maintained in any court against the Council, any committee, any member of the Council or committee, the Director of Operations or any member of the security forces or personnel of other government entities in respect of any act, neglect or default done or omitted by him in good faith in such capacity. Jadi Tuan Speaker, adalah jelas bahawa rang undang-undang ini mencadangkan agar ataupun mengecualikan review mahkamah terhadap tindakan-tindakan council members. Ini adalah satu perkara yang amat serius, Tuan Speaker. Oleh kerana dalam undang-undang asal, undang-undang yang kita ada sekarang, iaitu Perlembagaan Persekutuan, Artikel 150 yang sudah dibahas tadi. Even under Artikel 150 dengan izin, its constitutionality can be challenged. Ada banyak kes, Tuan Speaker, di mana constitutionality ataupun akta ataupun undang-undang yang digubal di bawah akta-akta darurat ataupun proclamation of emergency dicabar di mahkamah. Kes Teh Cheng Po dan sebagainya. Sekiranya undang-undang atau rang undang-undang ini diluluskan, Tuan Speaker, maka mahkamah tidak akan mempunyai kuasa untuk review keputusan-keputusan Perdana Menteri. Adakah itu satu perkara yang kita boleh terima?
Tuan Speaker. Baik, apa? Ya. Terima kasih Datuk Seri Speaker, terima kasih Yang Berhormat. Saya ingin membawa Yang Berhormat kepada satu tragedi yang berlaku pada 12 Disember 1948 yang dikenali sebagai tragedi Batang Kali, di mana tentera British membunuh 24 orang tanpa senjata semasa darurat akibat ancaman komunis. Sehingga hari ini, ahli keluarga mangsa masih mengalami kesukaran untuk menegakkan keadilan kerana Mahkamah British ketika itu memutuskan bahawa inquest tidak diperlukan. Adakah sekarang kerajaan kita mengalah menuju kepada era sebegitu? Apabila inquest tidak dibenarkan dalam kes dan ataupun apabila rang undang-undang ini dibenarkan. Kita sepatutnya maju ke depan, tetapi sekarang kita tengok dalam kejadian sebegini, kita buat seolah-olah kita mundur ke belakang. Apa pendapat Yang Berhormat? Terima kasih, Kapan. Memang saya setuju kepada apa yang dicadangkan. Memang kita perlu mempunyai inquest. Sekiranya kita tidak ada proses inquest, maka itu boleh menyebabkan ketidakadilan. Whenever a discretion is given, Tuan Speaker, that discretion can be abused. Jadi sekiranya, just a minute. Sekiranya, Tuan Speaker, sesuatu inquest itu tidak diadakan, itu tidak boleh dipersoalkan oleh mahkamah. Itu yang perlu ditekankan di sini. Tiada siapa boleh mempersoalkan keputusan kaunsil tersebut. Ini adalah satu perkara yang mengambil keluar kuasa mahkamah. Tadi rakan saya Setiu ada menyentuh tentang dan berhujah berkenaan check and balance. Apa check and balance? Apa check and balance? What check and balance have we got in this draft, in this bill? When the powers of the court is excluded. Adakah Perdana Menteri akan check and balance himself? Siapa akan check and balance the Prime Minister? Dalam composition, Tuan Speaker, sekiranya saya boleh membawa perhatian Dewan kepada membership of the Council di bawah Section 6. Now dinyatakan di sana, Tuan Speaker, dengan izin the Council shall consist of the following members: Prime Minister, Deputy Prime Minister, Minister charged with Defence, Minister charged for Home Affairs, Minister charged with Multimedia and Communication. Macam mana dia boleh jadi penting? What does he have to do with national security? But he is one of the members. Chief Secretary to the government, Chief of Defence Forces, and of course, Kebab IGP. Itu nama Twitter dia, Kebab. Tapi apa yang penting di sini, Tuan Speaker, adalah semua ahli di dalam kaunsil tersebut adalah subordinates of to the Prime Minister. Itu perlu ditekankan. Kalau subordinate kepada Prime Minister, mana subordinate berani dalam negara ini, dalam Barisan Nasional untuk mempersoalkan ketuanya? Which subordinate in the Barisan Nasional dare question the Prime Minister? Ya, matai. None of you do. None of these Barisan Nasional members dare question the Prime Minister. That is the reality of it. Itu realitinya, Tuan Speaker. Itu realiti rang undang-undang ini. Rang undang ini akan memberi kuasa kepada Prime Minister dan lain-lain member di dalam kerajaan yang tidak akan berani menyoalnya, termasuk mahkamah yang di mana kuasa itu diambil keluar. Itu adalah satu tragedi. Bukan sahaja ini merupakan satu affront to the monarchy. It is an insult to the Yang di-Pertuan Agong, with the greatest of respect. Who is the Prime Minister to remove the Yang di-Pertuan Agong powers? Begitu. Boleh. Masih, saya nak tumbang satu soalan dalam pembahasan Bukit Gerugo.
Okey, bulan lepas Majlis Raja-Raja Melayu telah bertitah bahawa isu 1 MDB kena diselesaikan dengan segera. Jadi soalan saya, adakah akta ini, dengar dulu, sabar. Adakah akta ini satu reaction atau respon daripada Barisan Nasional kepada titah Majlis Raja-Raja Melayu itu? Terima kasih. Bukit Gelugur. Terima kasih. Bukit Gelugur. Setiu bangun ya, Bukit Mak. Gelugur. Tak bagi. Sekejap. Sedikit penjelasan. Saya akan bagi. Duduk. Penjelasan ini Duduk. penjelasan bukan soalan. Time's up, duduk. Gambor, duduk Penjelasan. Gambor. Saya akan bagi. Sekejap. Faham sikit penjelasan ke apa? Tuan Speaker, ya saya setuju mungkin itu kemungkinan oleh cadangan rakan saya segambut. Tapi itu bukan dalam pengetahuan saya, Tuan Speaker. Tapi apa yang penting itu adalah spekulasi orang ramai. When you introduce a bill like this, any normal person, any reasonable person, dengan izin, Tuan Speaker, will start asking questions. Is this to do with 1 MDB? Is this another attempt of abuse apart from POTA dan sebagainya? Ya. Saya bagi Setiu. Setiu saya dah menyentuh tentang Setiu, saya bagi dia jalan untuk penjelasan. Tapi saya tak menjawab lah. Ini kena pihak menteri menjawab. Untuk apa check and balance? Kalau saya nak jawab check and balance, saya tak bercerita pasal di mahkamah. Dengarlah dulu. Saya tak cerita pasal check and balance di mahkamah dan sebagainya. Saya bercerita pasal tindakan. Tindakan maknanya tidak dia terus mengisytiharkan kawasan keselamatan sebagainya. Itu maksud saya check and balance. Dia mula daripada risikan, daripada maklumat kepada majlis, terus kepada PM, nasihat daripada majlis. Itu yang maksud saya check and balance. Mana dia tak terus kuasa mutlak, tak ada. Ini jawapan saya kepada soalan tadi. Nanti. Ini soalan saya. Ini penjelasan, minta penjelasan tentang pasal 38 tadi. Ya. Pasal 38 kalau mengikut Bukit Gelugur kata seolah-olah macam tak boleh dibawa kepada mahkamah apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh pihak keselamatan atau tentera. Kalau mengikut bacaan oleh Bukit Gelugur. Tapi kalau kita baca betul-betul, dia hadkan kepada sekiranya apa-apa perbuatan dia tu dengan good faith, suci hati. Maknanya kalau di luar daripada suci hati, ini yang tak faham ni masalah ni. Bercakap pun tak faham langsung. Saya nak tanya ni sekarang ni, kalau di luar sekiranya berlaku kecuaian, boleh ke tidak dibawa kepada mahkamah? Itu soalan saya. Maknanya bermakna kalau di luar daripada suci hati itu maknanya boleh dibawa kepada mahkamah. Suci hati itu macam mana check and balance? Segambut Macam tak mana boleh check and bangun, balance suci Ini hati? bukan ini bukan peraturan Segambut. Kamulah duduk. Bodoh betul. Maaf. Kan sudah. Siapa yang bangun? Siapa yang mengacau? Segambut tak boleh bangun. Saya tanya Duduk. kepada Bukit Gelugur. Okey. Anda selain daripada Alright. yang saya kalau tidak suci hati, berlakunya kecuaian dan sebagainya, adakah boleh diambil di bawah tindakan Tuan lain? Speaker, masa saya singkat. Itu saya. Ya, masa singkat Saya, ya, Wak. Sebenarnya saya masa akan dah habis gulungkan, ya. saya akan gulung, Tuan Speaker. Ya, point itu, this is exactly what I'm saying. Kalau kecuaian, macam mana kecuaian itu malah fide? So, sekiranya kecuaian, macam mana you nak persoalkan di mahkamah? Only if it's in bad faith. In other words, malah fide, baru kita boleh bawa ke mahkamah. We all know there are many ways to disguise good faith, bad faith with good faith. Itu adalah kebimbangan kami. Sekiranya mahkamah tidak dibenarkan mendengar aduan-aduan, mendengar aduan kenapa tidak ada inquest dan sebagainya, ini akan menyebabkan penyalahgunaan. Itu aspek yang saya ingin memperbahaskan. Dengan itu saya, Tuan Speaker, membantah terhadap rang undang-undang ini. Saya pohon agar ianya ditarik balik. Sekian, terima kasih.